Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Pertama sekalinya, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang masih lagi sudi untuk menonton rancangan Kisah Seram Netizen ini. Aku doakan agar korang semua yang sedang menonton ni berada dalam keadaan yang sihat sejahtera selalu dan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik lah. Kepada yang mungkin yang baru mengikuti rancangan Kisah Seram Netizen ni, rancangan Kisah Seram Netizen ni adalah sebuah rancangan di mana aku mendapat cerita daripada para netizen, sama ada mereka menghantar melalui Facebook ataupun melalui email kepada aku, cerita seram mereka, dan kemudian aku akan bacakan lah di dalam rancangan Kisah Seram Netizen ini. Dan perlu diingatkan bahawa cerita-cerita yang aku sampaikan ni tak dapat nak dipastikan kebenarannya, dan anggaplah cerita yang disampaikan ni adalah sekadar untuk hiburan. Dia macam kira filem-filem seram kat wayang tu lah kan. Benda tu pun kita tak tahu real ke tidak kan, dan kita terimanya hanya untuk sekadar hiburan kita sahaja. Okay, kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah, dan jangan lupa juga untuk tekan butang notification supaya korang mendapat notifikasi. Jangan lupa tekan butang notification pula. Jangan lupa tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Okay, dan kalau sesiapa yang berminat lah nak hantar cerita seram kan, okay, aku ada letak cara macam mana nak hantar cerita seram tu. Okay, pertamanya korang boleh hantar cerita seram korang melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook aku di bawah, so korang boleh klik link tu dan kemudian hantar mesej kepada aku, okay, berkenaan dengan cerita seram korang. Ataupun korang boleh hantar melalui email lah. Aku ada letak alamat email juga di bawah, dan korang boleh hantar cerita seram korang kepada aku. Cerita seram ni tak semestinya boleh jadi cerita sendiri, ataupun cerita yang daripada kawan-kawan ke, adik-beradik ke, saudara mara ke, yang korang pernah dengar dan korang boleh share dengan aku. Alright, okay, so untuk hari ni ada dua kisah seram yang aku nak kongsikan. Okay, kisah seram yang pertama ini datangnya daripada, apa nama dia ni? Okay, namanya ialah Haide. Okay, Haide daripada Selangor katanya. Okay, dan dia ni mana? Okay, Haide ni dia daripada Selangor, dan dia kata dia nak kongsikan kisah seram yang dia alami semasa berkemah di salah sebuah di salah sebuah pusat perkemahan yang agak popular di Selangor. Dia tak sebut lah nama kat sini kan. Kalau sebut kang, ramailah orang takut nak pergi sana, so tak bagus lah. Alright, okay, so tanpa kita membuang masa, jom kita dengarkan kisah seram yang pertama daripada Haide. Assalamualaikum Seizwan. Waalaikumsalam. Nama saya Haide, dan saya nak kongsikan kisah seram yang saya alami semasa saya berkemah di salah sebuah pusat perkemahan yang agak popular di Selangor. Saya datang ke pusat perkemahan itu pada hari Jumaat, iaitu di sebelah malam. Saya datang dengan 3 lagi kawan saya, dan kami membawa 2 kemah bersama. Satu kemah boleh memuatkan 2 orang. Pada malam itu, hanya saya dan 3 orang rakan sahaja yang berada di tapak perkemahan. Kami memang sudah boleh jangkakan bahawa orang tidak akan ramai di tapak perkemahan tu. Sebabnya orang akan ramai pada hari Sabtu. Sebab itulah kami datang pada hari Jumaat. Disebabkan orang lain tak ada, kami buat tempat tu macam kami punya. Kami buat barbecue, kami menyanyi, kami bergelak ketawa dan macam-macam lagi. Disebabkan kawasan situ memang sangat sunyi, sehingga kan bila kami ketawa kami tu macam bergema semula, seolah-olah macam ada orang lain yang turut bergelak ketawa.
Tapi kami tak adalah fikir macam tu kan, sebab kami tengah seronok, tengah happy. Jadi kami teruskan dengan aktiviti kami sahajalah. Okay, makan, nyanyi, gelak tawa, share cerita semua dan sebagainya. Pada masa jam lebih kurang pukul 12 malam, ketika suasana hutan tu sunyi, gelap dan hanya diterangi dengan unggun api kami, tiba-tiba kami semua terdengar bunyi burung hantu. Kami tak nampak burung hantu tu, tapi kami boleh dengar bunyinya dengan jelas. Bunyi itu menyebabkan kami semua terdiam buat beberapa seketika. Kemudian, tak semena-mena, saya boleh pula terlepas cakap. Saya cakap macam ni, orang kata kalau ada bunyi burung hantu, maksudnya ada pocong berdekatan. Bila saya cakap dia macam tu, terus ketiga-tiga kawan saya menoleh ke arah saya dengan muka yang merah padam. Mereka semua marah saya sebab saya cakap macam tu di kawasan hutan begini. Bodoh lah kau. Jangan cakap benda bukan-bukan macam tu boleh tak? Kita ni dah lah kat hutan ni. Kau jaga lah sikit mulut kau tu, tegur Azrik, salah seorang kawan saya. Saya pada waktu tu cuma boleh buat muka seposen sambil tersengih-sengih lah. Sebab saya memang tak sengaja ni. Tiba-tiba je saya teringat apa yang orang pernah ceritakan pasal bunyi burung hantu tu. Jadi saya pun terlepaslah cakap. Kemudian saya pun kata, Yelah, sorry lah, aku tak sengaja lah. Okay. Kita sembang benda lain. Kita abaikan je apa aku cakap tadi Okay. Selepas dari itu, kami pun sambung berborak dan berhibur seperti awal tadi sehinggalah jam menghampiri pukul 2 pagi. Masa tu masing-masing pun dah mula menguap. Azrik menyuruh saya memadamkan unggun api. Jadi saya pun pergilah ambil air di sungai yang berdekatan dengan kemah kami. Kebetulan masa tu Zaki, seorang lagi kawan saya yang akan tidur dalam kemah bersama dengan saya, pergi ke tandas. Saya pada waktu tu memang tak tahu dan tak perasan yang dia ke tandas. Selepas ambil air, saya kemudiannya tuang air itu atas unggun api sampailah padam. Masa tu saya baru perasan Azrik dan seorang lagi kawannya dah tak ada kat luar dan dah masuk dalam kemah. Mereka dah tinggalkan saya berseorangan di luar. Saya juga menyangkakan Zaki sudah masuk dalam kemah, sebab waktu tu saya memang tak tahu Zaki pergi tandas. Tak guna betul dia orang ni, tinggalkan aku seorang-seorang kat luar kemah ni, marah saya. Sebab dia orang tinggalkan saya seorang-seorang. Hutan tu masa tu dah lah gelap, tak tahu apa ada kiri kanan kan. Memang saya rasa seram lah tinggal seorang-seorang kat luar ni. Saya pun bergerak pantas menuju ke kemah saya dan saya buka zip kemah. Sebaik saja saya buka zip kemah, saya tengok Zaki sudah pun tidur. Dia mengiring menghadap sebelah lain, bukan menghadap tempat masuk kemah, iaitu di mana tempat saya buka zip tu lah. Masa saya tengok Zaki tu, saya lihat dia berselubung, badan dia berselubung penuh dengan kain putih. Lalu dalam hati saya terdetik, entah apa benda lah Zaki ni, pakai selimut warna putih, dah macam pocong. Sedang saya mematikan Zaki, tiba-tiba bahu saya ditepuk dari belakang dan menyebabkan saya terkejut. Bila saya toleh ke belakang, makin terkejut saya dibuatnya. Yang menepuk saya adalah Zaki. Secara serta-merta bulu roma saya terus meremang. Zaki hairan tengok muka saya yang tiba-tiba berubah. "Kau apa hal ni?" tanya Zaki. Kau bukan kau kat dalam?" tanya saya tergagap-gagap. "Kau ni dalam mana aku?" "Dalam ni lah," kata saya sambil toleh semula ke dalam kemah. Tapi alangkah terperanjatnya saya bila saya lihat susuk tubuh yang berselubung putih sudah hilang dari pandangan mata saya.
Mana orangnya? Tak ada pun, kata Zaki yang turut melihat ke dalam kemah. Dah lah, tepilah, aku nak tidur, sambung Zaki lagi sambil menolak badan saya ke tepi, dan dia pun masuk ke dalam kemah. Saya waktu tu masih lagi berasa keliru dengan apa yang telah berlaku. Memang saya nampak depan mata saya sendiri ada benda berselubung dengan kain putih sedang baring dalam kemah. Tapi bila Zaki datang, benda tu terus gaib dan hilang. Malam tu saya memang tak dapat nak tidur lena kerana memikirkan hal itu, sehinggakan saya terfikir, adakah benda yang saya nampak itu sebenarnya adalah pocong? Saya rahsiakan perkara ini daripada kawan-kawan saya sebab saya tahu mereka takkan percaya. Tak apalah, biarlah saya simpan hal ini untuk ingatan saya saja. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih Sir Izzuan sebab sudi bacakan kisah saya ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Haide di atas perkongsian yang diberikan berkenaan dengan pengalaman dia kena kacau masa dia pergi tapak perkemahan tu. Lepas tu dia tak puasan, dia punya kata apa, rakan sekemah dia pergi ke toilet. Sekali dia masuk dalam kemah, dia tengok ada orang dah baring tapi berselubung putih. Dan masa tu dia ingat Zaki. Dia tengok Zaki datang balik daripada toilet, tepuk bahu dia. Kau tengok apa tu? Sekali dia pusing lakak, Zaki. Habis tu siapa yang selubung warna putih tu? So itu memang seram kan. Benda ada depan mata, sekali hilang. Dia tengok kawan kita bawa datang belakang. Aduhai, memang boleh buat tak lena tidur kalau fikir benda-benda misteri macam tu kan. Okay, so terima kasih banyak kepada Zaki pula, kepada Haide di atas perkongsian dan pengalaman dia yang dialami semasa berkemah di sebuah tapak perkemahan di Selangor. Jadi sekarang ni kita nak sambung ke cerita yang kedua. Ini berkenaan dengan seorang, ni perempuan nama dia Nita. Dia bagi nama samaran je. Nama dia Nita. Dia kata dia nak kongsi pasal pengalaman seram dia semasa menghuni sebuah rumah kuartus kerajaan. Kuartus kerajaan ni senang cakap, dia kuartus kerajaan ni memang selalu pot untuk berlaku cerita-cerita seram. So untuk kita mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi kepada Nita, jom kita sama-sama dengarkan kisah yang berlaku kepada Nita. Assalamualaikum Sir Izzuan, saya Nita dan saya ni adalah seorang penghuni di sebuah rumah kuartus kerajaan. Di negeri mana saya rasa tak perlu bagi tahulah, sebab apa yang penting saya nak ceritakan tentang rumah kuartus ini dan juga tentang pengalaman yang saya alami. First kali saya nak bagi tahu rumah kuartus ni dia macam rumah flat, tapi cuma dia ada 2 tingkat saja, dan di paras bawah ada 4 buah rumah dan di atas ada 4 buah rumah. Dan saya ni tinggal di tingkat atas. Saya tinggal di tingkat atas dan rumah-rumah lain ni pun ada berpenghuni lah. Kejadian yang berlaku ini terjadi sewaktu saya tinggal berseorangan saja di blok tu. Pada waktu tu saya masih lagi bujang dan saya tinggal berseorangan sahaja di blok tersebut. Maksudnya rumah tu ada 4 rumah ke atas, 4 rumah kat bawah, so ada 8 rumah. Dan penghuni ke-7 rumah tu tak ada, tinggal saya seorang saja pada waktu tu. Dan apa yang berlaku ialah pada waktu tu ialah waktu tengah hari. Dan saya memang tak sangka benda macam ni boleh berlaku pada waktu siang. Memang tak sangka. Ketika itu saya sedang berehat sambil menonton televisyen.
Okay, saya sedang berehat sambil menonton televisyen. Kemudian tiba-tiba saya boleh terdengar bunyi suara orang. Dia macam humming ataupun bersenandung. Dia bunyi macam ni. Itu tak tahu bunyi dia macam mana. Ni aku cuma buat sendiri lah kan, nak tunjuk nak bagi korang visualize humming tu macam mana. Okay, sekali lagi bunyi dia macam ni lebih kurang. Saya masa mula-mula dengar bunyi senandung tu, saya menjangkakan bunyi tu datang daripada televisyen. Okay, so sebab benda tu saya dengar sekali saja, so saya menjangkakan bunyi itu datang daripada televisyen. Saya buat tak tahu dan saya terus tonton lagi TV. Kemudian beberapa minit selepas tu, saya terdengar lagi bunyi senandung tu. Dan pada waktu tu, saya secara serta-merta terus menoleh ke arah dapur. Okay, saya duduk di atas sofa. Sofa saya ni saya membelakangi dapur lah. So saya pun pusing ke belakang dan saya tengok ke arah dapur. Dapur masa tu memang perlu on lampu, perlu hidupkan lampu untuk nampak kawasan dapur. Sebab kawasan dapur ni dia agak gelap dan tingkap pun tinted, dan saya tak buka lampu. So saya pun tengok ke arah dapur. Dan bila saya tengok ke arah dapur tu, dengan lampu tak hidup, gelap, saya dengar sekali lagi bunyi tersebut. Dan bila saya dengar tu, saya memang yakin bunyi tu datang dari dapur. Saya masa tu dah rasa macam, saya rasa dah mula rasa seram, saya dah mula rasa takut, dan bulu roma saya memang dah meremang. Sebab bunyi tu memang ada dalam rumah saya, dan saya tahu tak ada penghuni lain pun di blok yang saya duduk ni sekarang. Tak ada. Cuma memang tinggal saya seorang diri sahaja di dalam rumah dan di dalam blok pada ketika itu. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Saya nak mengatasi bunyi senandung tu. Saya pun kuatkan volume TV dengan lebih kuat, okay, supaya saya tak dengar bunyi senandung tu. Dan bila saya kuatkan volume TV tu, buat beberapa ketika, selepas beberapa minit, kali ni saya dengar bunyi benda jatuh pula di dapur. Dan secara serta-merta saya pun terus bangun. Masa tu saya memang takut, dan dalam masa yang sama saya juga ada rasa macam bengang juga kerana diganggu. Saya pun bangun daripada sofa dan saya terus pergi dapur. Saya hidupkan lampu, dan saya memang tengok dekat dapur saya tengok ada pinggan sudah jatuh ke lantai dan pecah. Dan pada waktu tu saya memang rasa ada sesuatu yang berada di dalam rumah saya, dan bunyi itu memang datang daripada dalam rumah saya. Dan disebabkan hal itu, saya kemaskan pinggan-pinggan tu dan saya buang semua dan sebagainya. Kemudian saya bersiap dan saya terus keluar dari rumah. Keluar dari rumah maksudnya bukan saya pindah, tapi saya keluar pergi ke tempat lain, sebab saya rasa macam tak tahan diganggu di dalam rumah quarters tersebut. Dan sebenarnya itu bukanlah pengalaman pertama saya sepanjang saya menetap di rumah quarters tersebut. Saya juga pernah mengalami beberapa pengalaman yang lain. Contohnya adalah seperti ketika saya sedang tidur, ada makhluk yang suka bermain dengan suis kipas saya. Ketika saya tidur, dia matikan, dan bila saya hidupkan balik, dia matikan semula. Dan juga ada pernah saya kena ganggu dengan bunyi televisyen saya yang tiba-tiba terpasang terhidup sendiri. Tapi sepanjang saya tinggal di rumah quarters ni, saya tak pernah nampak lagi kelibat benda-benda tu. Dan bagi saya, gangguan seperti itu saya masih lagi boleh tahan selagi mana saya tidak ternampak wajah benda
yang menghuni bersama dengan saya. Itu sahaja kisah yang saya nak kongsikan dengan Sir Izzuan. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi kongsikan kisah saya ini. Ya, so itulah dia cerita terakhir untuk kita dengari pada malam ini, daripada Cik Nita, berkenaan dengan gangguan yang dialami di rumah kuartus kerajaan. Rumah kuartus kerajaan ni memang boleh kata pot lah, biasa lah sangat kita dengar cerita-cerita seram berkenaan dengan rumah kuartus kerajaan. Tak tahulah pasal apa benda-benda macam ni suka sangat menghuni kuartus kerajaan. Mungkin lah salah satu faktornya sebab rumah kuartus kerajaan ni kadang-kadang ditinggalkan agak lama sebab orang tak nak duduk kat situ, orang dah ada rumah sendiri kan. So benda-benda ni pun datanglah menumpang. Dan bila manusia datang untuk berpindah masuk situ, mungkinlah terlupa untuk buat, ya mungkinlah macam tak ada macam baca apa-apa ke dalam tu. So benda tu dia ingat manusia sukalah kan, dia ada sekali, so kadang-kadang dia cuba nak mengganggu lah. Itu antara benda yang aku faham lah berkenaan dengan rumah-rumah yang selalu ditinggalkan kosong dan dibiarkan agak lama. Alright, so setakat itu saja perkongsian kita, perkongsian daripada aku dalam kisah seram netizen. Sekali lagi aku nak ingatkan, kalau ada antara korang yang nak kongsikan kisah seram, boleh kongsikan di Facebook, hantar cerita seram korang melalui Facebook aku. Boleh klik link Facebook aku di bawah dan hantar mesej cerita seram korang, ataupun hantar email melalui email. Ada alamat email aku di bawah, korang boleh hantar cerita seram korang. Dan kalau belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan sila juga tekan butang loceng untuk korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Stay safe semua orang. Jaga kesihatan diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kisah seram netizen.